Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni Nina nak share dekat korang tentang sebuah ritual kepercayaan sesebuah masyarakat. Dekat dalam dunia ni ada macam-macam bangsa dan macam-macam kepercayaan. Tapi ada beberapa ritual dekat luar negara ni yang kita rasa macam mind blowing sangat. Macam seriously benda ni diorang buat. Jadi ritual yang Nina nak share dengan korang ni memang ada berkaitan rapat dengan mayat. Nak tahu macam mana cerita dia? Make sure korang tengok video ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Tradisi yang Nina nak share dengan korang ni adalah sebuah tradisi yang digelar sebagai Ma Nini, Ma Nene. Nina tak tahu macam mana nak pronounce dia, okay? Dan tradisi ni berasal dari negara jiran kita iaitu Indonesia. So, ada satu etnik yang dekat negara sana mengamalkan tradisi Ma Nene ni ataupun digelar sebagai tradisi mayat berjalan. Etnik yang mengamalkan tradisi tadi adalah etnik Barupu yang tinggal di Tanah Toraja. Tanah Toraja ni adalah sebuah kawasan ataupun daerah pedalaman yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Biasanya tradisi ni akan dibuat 3 tahun sekali, iaitu pada bulan Ogos. Setiap kematian tu diorang akan raikan secara gila-gila. Diorang akan adakan pesta besar-besaran untuk meraihkan kematian ahli keluarga. Lepas tu diorang ni sanggup jugalah bekerja keras. Semata-mata diorang nak kumpul duit lah ataupun harta. And then duit-duit tadi tu diorang akan gunakan semasa upacara persemadian nanti. So bila diorang ada duit banyak, diorang boleh lah buat majlis pengebumian yang orang kata yang grand lah. Kalau kita lah kan, majlis grand ni biasanya kita akan buat majlis perkahwinan lah kan. Tapi diorang tak guys. Diorang akan celebrate upacara kematian ni secara besar-besaran. Tapi biasanya upacara ni akan dibuat setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lah kematian ahli keluarga diorang. Bukannya hari ni mati esok dah celebrate, tak. Kadang-kadang dah bertahun-tahun pun diorang still lagi celebrate benda macam ni. Disebabkan diorang nak jalankan tradisi diorang ni ataupun ritual ni, diorang sanggup berhutang tau. Bukan tu je, ada yang sanggup postpone perkahwinan diorang. In case kalau dalam family diorang tu ada macam nenek diorang ke yang dah tua kan, jadi macam dah, orang kata hidup dah tak lama, so diorang sanggup postpone perkahwinan diorang. Korang tahu tak sebab apa? Diorang risau kalau majlis perkahwinan diorang diteruskan, lepas tu atuk nenek diorang ke siapa-siapa yang dah tua tu meninggal, so diorang ni macam nak kena keluarkan duit lagi. Jadi nak elakkan diorang ni tak cukup duit ke apa, diorang ni macam rela lah tak kahwin lagi. So tunggulah ajal family members diorang tu datang and then baru diorang teruskan perkahwinan. Pelik kan? Dalam tradisi diorang ni, sesiapa yang dah meninggal, diorang akan buat upacara rambu solo. Biasanya tradisi rambu solo ni diorang akan buat selepas diorang menuai ataupun lepas musim penuaian. Diorang percaya kalau diorang tak buat upacara ni, segala sawah dan ladang diorang ni akan rosak, diserang oleh ulat ataupun tikus. Lagi satu, kalau benda ni diorang tak buat tepat pada masa dia, orang yang dah meninggal tu diorang anggap okay, dia ni belum lagi meninggal, dia ni just tidur ataupun sakit je. Maksudnya diorang anggap orang tu tak betul-betul meninggal lagi lah, macam just berehat je. So selagi upacara tadi tak dijalankan, selagi itulah si mati tu tak akan dikebumikan secara yang sepatutnya lah ikut kepercayaan diorang. Ahli keluarga diorang yang belum menjalani upacara tadi tu, biasanya mayat-mayat diorang ni akan diawet dan akan diletakkan dalam rumah family dia. So of course lah, rumah tu memang ada orang tinggal, masih ada orang hidup. Diorang bukan setakat letak dekat satu ruangan ataupun dekat bilik biarkan macam tu je, tak. Ahli keluarga diorang yang masih hidup ni akan layan si mati tadi tu macam seolah-olah diorang ni masih lagi hidup tau. Diorang akan diberi segala makanan, pakaian, dijaga siang dan malam, dan dibawa juga jalan-jalan pusing kampung. Dia macam orang tu dah meninggal, diorang rasa macam tak meninggal lagi lah. So Nina tak tahulah pada masa tu perasaan diorang ni sedih ke tak. Kita kalau orang dah meninggal, kita mestilah rasa sedih kan, sebab kita terpaksa berpisah. Tapi kalau dah simpan dalam rumah sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun, mungkin sedih tu masih kurang sikit lah kan. And then bila masuk je pada bulan Ogos, diorang akan keluarkan orang yang dah tak ada ni keluar dari keranda. So diorang akan bersihkan si mati tadi, didandan, bersihkan daripada kepala sampai ke rambut, celah rambut ni yang kotor-kotor ke apa, diorang cuci habis dan diorang akan tukarkan pakaian si mati tadi kepada pakaian yang baru. Jadi masa si mati tadi dibawa keluar daripada keranda kan, akan adalah bacaan doa dalam bahasa Toraja kuno. And then kalau keranda tu rosak, diorang akan tukar yang barulah. Kalau rosak sikit-sikit, diorang just repair je. So bila dah settle semua, dah cuci apa semua and then dah tukar pakaian, barulah mayat-mayat tadi tu akan dibawa jalan-jalan pusing kampung guys. Nina rasa kalau budak-budak dekat kampung tu tengok mungkin macam itu benda biasa lah kan. Tapi kalau dekat kampung kita jadi macam tu, Nina tak rasa kita akan cool, relax. Wah, dia orang bawa jalan-jalan. Tak, Nina tak rasa kita akan jadi macam tu. Mungkin kita akan lari masuk dalam rumah, tutup pintu. Tak pun kita call polis, ada orang gila bawa keluar mayat. Tapi ni sebabkan tradisi dan kepercayaan diorang, kita kena hormat lah kan. Jadi bila diorang dah bawa ahli keluarga diorang yang dah meninggal tu pusing-pusing kampung apa semua, and then diorang akan masukkan balik ke dalam keranda. So masa dalam proses ni berlangsung, orang-orang lelaki dia akan buat bulatan lah, and then diorang akan menyanyi dan menari dalam keadaan yang sedih. So tujuan nyanyian diorang dan tarian diorang ni untuk bagi semangat lah kepada ahli keluarga yang kehilangan family members diorang ni. Dalam upacara
macam Rambu Solo tadi, diorang akan korbankan kerbau dekat kawasan lapang ataupun kawasan yang terbuka. Masa tu memang ramailah orang kampung yang hadir untuk menghadirilah upacara ataupun ritual tadi. Jadi tujuan utama kenapa diorang korbankan kerbau tadi sebabnya diorang nak mempermudahkan atau mempercepatkan perjalanan orang yang dah meninggal tadi ke alam sanalah, ke alam abadi, dan untuk mententeramkan roh diorang ni juga. Lepas tu kerbau yang diorang tumbangkan tu, diorang percaya kerbau tu akan jadi haiwan peliharaan si mati tu masa dekat alam sanalah. Diorang percaya juga makin banyak haiwan yang diorang korbankan, makin tenteram dan mewahlah kehidupan si mati dekat sana. Lepas diorang dah tumbangkan kerbau-kerbau tadi, daging-daging tu akan diberilah kepada penduduk kampung ikut dia punya darjat, ikut dia punya kedudukan. So maybe kalau orang tu ketua kampung, maybe dia dapat daging banyak lah kot kan daripada orang-orang biasa ni, mungkin lah. Okay, selain diorang korbankan kerbau, diorang akan tumbangkan jugalah babi. So babi yang diorang tumbangkan ni, diorang akan bagilah dekat tetamu-tetamu yang hadir masa dekat situ. So diorang akan buat makan-makan. Selepas 11 hari barulah jasad-jasad tadi ni akan dikebumikan. Tapi bukan dikebumikan dalam tanah tau. Diorang ni akan dikebumikan dekat gua ataupun tepi gua. Diorang akan letakkan keranda tadi tu dekat gunung yang berbatu macam gua gitu. Nina tak tahu sama ada gua tu diorang korek ataupun gua tu macam semula jadi berlubang. And then keranda tadi tu pula diorang ikut bentuk badan kita lah, tak macam kita punya kepercayaan agama kita kan, bentuk petak kan, biasanya bentuk petak keranda, tapi diorang tak, diorang akan ikut bentuk badan si mati. Maybe diorang tu untuk memudahkan selit lah kot, tak tahulah yang tu. Jadi keranda tadi tu akan diletakkan dekat tepi gunung ataupun dekat dalam lubang tu sehinggalah keranda tu mereput ikut peredaran masa lah. Kadang-kadang tu bila kayu keranda tu dah reput kan, kita boleh nampak tak isi dekat dalam keranda tu. Nak kata seram tu memanglah seram kan kalau dah nampak tengkorak dekat dalam keranda kan. Tapi bagi diorang benda tu benda biasalah, tak menakutkan pun. Kalau kita yang tak biasa tengok ni, mestilah kita akan rasa takut kan. Dan ada satu lagi perkara yang menarik, kalau ada baby yang meninggal dalam kampung diorang ni, ataupun dalam masyarakat diorang. Kalau ada baby yang meninggal, diorang takkan kebumikan dia dekat gunung macam orang dewasa meninggal. Biasanya diorang akan letakkan baby tadi tu dekat pokok yang tinggi. Diorang akan korek lubang dekat batang pokok tadi. So dekat situlah diorang akan letakkan mayat baby tu. Lepas tu lubang-lubang tadi tu akan ditutup dengan daun-daun kelapa. Diorang percaya roh-roh baby ni akan bersatu dengan pokok tu nanti. Sebenarnya ada sejarah macam mana ritual ni boleh bermula. Dikatakan ritual ni sebenarnya bermula daripada seorang pemburu yang bernama Pong Ru Masik. Jadi Pong ni telah ke sebuah hutan dekat kawasan pergunungan lah, and then masa dia jalan dekat sana, tiba-tiba dia terjumpa ada satu mayat yang terbiar. Jadi disebabkan dia rasa kesian lah kan, sebab tak tahu dia tu siapa kan, dia pun bawa lah keluar mayat tadi tu daripada situ, and then dia tukar pakaian cantik-cantik. Lepas tu barulah dia kebumikan dekat tempat yang bersesuaian. So sejak daripada hari tu dikatakan rezeki dia ni melimpah ruah. Tanaman pertanian dia tu dapat dituai lagi cepat daripada orang lain. Kalau dia pergi berburu pula, dia akan dapat hasil dengan mudah. Setiap kali dia pergi buru, dia takkan balik dengan tangan kosong lah, akan ada hasil. Jadi Pong ni pun dia terfikir jugalah kan, maybe apa yang dia dapat semua ni disebabkan dia kebumikan orang tadi. Bagi dia, even orang tu dah tak bernyawa sekalipun, dia orang kena jaga dengan baik dan hormat. And then Pong tadi tu pun meninggalkanlah amanah dia dekat orang kampung supaya teruskan tradisi ni. Disebabkan dia orang ni nak jaga amanah Pong, sampai sekarang adat tu masih lagi dijalankan, even dah berdekad-dekad dah. Alright guys, apa pendapat korang tentang tradisi bawa mayat berjalan kampung ni? Mungkin kita rasa macam pelik kan, macam seram, sebab ya kita akan nampak tak bentuk manusia yang memang ada mayat yang kering tu macam mumia dibawa jalan-jalan dekat kampung macam biasa, macam diorang ni masih hidup, ditukarkan pakaian, dibersihkan. Kalau kita tak biasa, mungkin kita akan takut, silap-silap mimpi ngeri. Alright guys, itu sajalah apa kongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe, korang subscribe dulu, tanda korang support channel Nina Story, dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.